Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam buat semua pendengar-pendengar setia CTC.fm, penonton-penonton kita yang sentiasa menantikan segmen-segmen yang kita bawakan khas daripada konti CTC.fm ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, seperti anda maklum, setiap Isnin pastinya kita ada segmen Inilah Ceritaku dan juga Tanya Dr. Forex. Okey. Baik, alhamdulillah untuk episod yang kali ini 137 kita bersama dengan seorang lagi. Sekali saya pandang dah macam hang jebat dah. Okey, tak apa, nanti kita berkenal dengan beliau. Okey, sebelum tu seperti biasa CTC sentiasa akan mengingati buat diri Pak Su dan juga penonton-penonton di luar sana, pastikan kita jaga tentang COVID-19 ni. Walaupun kita tahu hari ni 6 sembuh, tapi yang menanti di hospital 198 tu kena hati-hati. Kalau dah balik daripada luar negara, pastikan kita kuarantin diri kita selama 14 hari. Macam yang di Sarawak ya, contoh di Sarawak, pastikan kurangkan pergi ke tempat-tempat yang ramai orang ya, sebab kita takut nanti kita ada jangkitan yang tak bergejala. Ini yang problem. Bila sebut tak bergejala, maksud dia tak ada gejala mana-mana, kita akan dapat benda ni secara dengan tak tahu dari mana asal dia. Tu yang bahaya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, tanpa membuang masa, sebelum tu saya baca komen dulu lah daripada Cikgu Effendi Nordin, salam DJ Pak Su dan juga tetamu jemputan minggu ini. Ya, daripada Izura Ain Ibrahim, salam Pak Su, waalaikumsalam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ini segmen mengisahkan tentang bagaimana perjalanan permulaan seseorang mula bergiat cergas dalam bidang dagangan mata wang asing atau singkatan dia Forex. Okey. Baik, dan untuk kali ini dalam masa sejam ni saya akan bersama dengan seorang tetamu, dan kalau sudah bersedia, saya dah bersedia tetamu kita? Sedialah. Dah Okey. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Wah, segak dengan tanjak. Trademark Oh, betul, dalam gambar pun ada tanjak kan. Bagus. Okey, untuk permulaan, sebelum kita berbual, apa panggilan yang paling yang paling senang untuk kita bersembang untuk malam ni? Okey, macam ni selalu orang panggil saya Pedot. Firdaus nama penuh saya, tapi panggil Pedot. Ada yang panggil Daus, ada yang panggil Dot, tapi majoriti panggil Pedot lah. Pedot. P-E-D-O-T, Pedot. Wah, lain macam kau punya nama ni. Okey, baik. Hari ini kita bersama dengan Firdaus ataupun lebih dikenali dengan panggilan Pedot yang siap bertanjak apa semua, dan hari ini kita akan dapat dengarkan perkongsian perjalanan beliau, macam mana beliau boleh menjadi seorang trader ataupun peniaga mata wang asing. Okey. Saya tahu ramai di luar sana kata, Forex, alamak, ini patuh syariah ke, haram ke, apa ke. Dia kena tahu dulu. Asas dia kena tahu dulu yang fizikal dia apa, yang tak fizikal dia apa, baru boleh jatuhkan hukuman. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, Daus, sedikit latar belakang. Sikit untuk kenalan, daripada mana, asal daripada mana, bekerja kat mana. Okey, saya nak beritahu yang saya ni sebagai part-time trader. Okey, saya trade part-time daripada tahun 2012 macam tu. Okey, saya start kenal FX Forex ni first tahun 2018 melalui gold. Okey, gold macam mana maksudnya? Saya kenal first gold sebelum currency. Okey. Metal dululah. Metal dulu. Okey, sebelum kita, macam mana boleh tahu tentang dagangan mata wang asing ataupun Forex ni? Macam mana boleh kenal? Siapa perkenalkan masa tu, kat mana? Okey, masa tu saya kenal dengan gold. Saya tengok charting gold, normal charting gold masa tu. Saya tengok di Facebook masa tu, tak silap saya. First saya tengok kat Facebook, lepas tu saya search dekat cari gold lah semua. Masa tu cari gold popular. Sekarang ni tak macam tu dah lah. Sebab dia satu-satunya yang
semua tertumpu dekat situ. Tumpu kat situ. Dan sekarang ni kita banyak platform. Okay, yang tu mula-mula cari goal. Cari goal. Lepas tu saya tengok goal. Lepas tu baru saya terdedah dengan currency lah, macam EU, GU semua tu. Lepas tu baru saya tahu yang ada platform namanya MT4. Sebelum tu saya tengok chat Kitco. Goal kan popular dengan Kitco lah. Kitco tahu kan. Saya tengok chat situ je. Lepas tu saya baru tahu ada MT4. Sebab benda-benda apa MT4 ni. Lepas tu belajar ada buy, ada sell lah. Situlah yang starting macam tu lah. Itu boleh pasal tahu kerja sebagai? Saat ni saya kerja sebagai technical supervisor. Wow, kerja sedap tu. Maknanya 2018 2012. 12 sorry. 2012 salah tulis. Maafkan saya. Saya pun silap bagi tahu tadi. Itulah tu. 2012 bermula walaupun tengah kerja dan terjumpa secara sengaja ataupun masa tu saya tengah study lagi. Saya tengah menyiapkan saya punya degree. Okay. Masa tu saya umur 21 macam tu, saya 21 macam tu lah. Saya terdedah dengan itu lah masa tu. Tapi nampak sekarang macam 21-22. Oh iya ke? Ya. Ni ada lain ni. Go. Okay, teruskan. Masa belajar masa belajar. Baik. Macam mana tu bagi-bagi masa, macam mana nak cari part time duit ke apa? Dia punya asal dia. Dia punya asal dia saya nak buat, saya nak cari duit tepi lah masa tu, nak duit poket dekat study. Duit tepi okay. Dan sebab saya ada perbelanjaan semua kan. Jadi saya target masa tu saya target simple je. Saya nak buat masa tu weekly 50 USD. Saya target yang tu je masa study. 50 tu banyak bang. Zaman study lah. Banyak. Betul. Zaman-zaman tu memang besar tu. 50 kali dengan satu 3 lebih. Rate kita 3.3 dalam duit Malaysia dah 180 kita tu lah. Okey, satu apa orang kata ialah percubaan lah. Boleh kita kata begitu. Percubaan untuk mencari duit poket. Ya betul. Okey. Bermulalah tahun 2012 masa buat degree. You mana? Universiti GTHM Johor, Batu Pahat. Lupa nak tanya orang mana? Saya orang Taiping, Perak. Tapi saya ni saya stay dekat Kulim. Saya kerja kat Kulim. Mana tu? Utara Selatan. Maknanya duduk memang di utara. Ya. Belajar di selatan. Ya betul. Dan sekarang ni menetap di utara lagi kat Kulim. Kulim Kedah. Kulim Kedah. Malam ni datang jauh-jauh ni. Special. Terima kasih. Dah jemputan. Bagus. Itu yang kita nak tu, jauh macam mana pun dia pokok pangkal dia nak dengan tak nak je. Betul. Kita nak kongsi benda baik. Okey. Lepas mengenali dalam cari goal, apa langkah seterusnya? Mesti kita tengok, alamak aku tak faham ni kan. Ataupun tengok tu dah boleh tahulah. Ini yang menarik sebenarnya. Itu yang kita nak kongsi tu. Okey, dalam saya punya pencarian tu saya check Google satu, memang banyak lah Google ni, Google Goal. Masa cakap dia saya jumpa MT4. Lepas tu dekat Facebook, satu Facebook baru lagi tak macam saya ni. Sekarang dah syat. Saya jumpa situ lah, saya kenal kawan. Lepas tu pula ada one time tu saya datang satu kelas. Kelas tu dekat Balakong. Mana Pedok tahu tentang kelas tu? Dekat Facebook lah. Baik. Tahu siapa buat kelas tu? Allahuakbar. Siapa? Dr. Forex. Astagfirullah. Doktor gila wave kita. Dari situ yang saya tak tahu apa tu. Saya consider zero. Saya tahu buy dengan sell aja. Saya pergi trophy kelas dia. Dia macam just sharing sajalah saya pun dengar lah. Masa tu ada kawan ni tanya soalan. Basic pun belum dah pergi dah pergi. Masa tu belum belajar elite wave lagi. Saya tu dengar je. Okey. Masa tu adalah kawan saya pada Johor, daripada Syahir tak silap saya. Dia tanya soalan, trade pakai indie ke pakai naked chart? Saya tak tahu nak jawab. Betul lah. Benda apa ni? Naked chart kot. Saya hentam saja. Memang masa tu zero betul-betul. Memang betul-betul zero. Itulah saya datang memang saya nak dengar lah benda apa punya benda ni. Sebab dia pun tak charge apa, saya dengar je lah. Masa tu free lah. Masa tu free. Asyik baik free. Itu yang pergi tu. Itu yang saya pergi tu. Apa yang Pedok dapat dalam kelas tu? First kali yang saya dapat lah,
of course lah kawan. Kenal apa semua. Masa tu just kita punya Dr. Forex ni dia bagi brief pasal Elliott Wave saja. Dia bagi tahu macam ni. Okey, habis. Saya pun kata benda apa ni? Okey. Lepas tu last kali dia bagi tahu nak tahu lebih lagi ya, pergilah baca buku Robert Balan. Okey. Ibu Robert Balan, saya ingat lagi. Saya pun okey tahu, nanti saya cakap macam tu lah. Okey. Kelas tu tak lama dah habis macam tu, dalam 2 jam macam tu je tu habis macam tu. Lepas tu habis tu kami lepak sembang. Sampai sana ni kami masih kawan lagi lah. Okey. Consider sifu jugalah. Yalah, sebab itulah cikgu mula-mula yang pedok jumpa. Dia dah bagi laluan ke Elliott Wave. Okey, baik. Masa tu memang tak tahu lah, cat pun tak pernah usik ataupun macam mana. Nak tahu ni masa mula-mula belajar sampai mana. Lepas tu bila pula start mula-mula depo. Lepas belajar Elliott Wave tu terus belajar sendiri. Sebelum tu ada deposit sikit dalam, just main macam just cuba buy sell. Nak cuba buy sell. Buy sell dan MC lah. Baik. Itu yuran. Itu yuran. Lepas tu yang dah dengan dia ada ajar basic lah. Okey. Jadi saya pun, kita ada kawan macam-macam. Kami pun masing-masing belajar Elliott Wave. Kawan ni beritahu setting macam ni. Dulu lah nak belajar Elliott Wave dengan si Dr. Forex dia, susah lah. Memang susah. Tahu dia buat apa? Dia cakap ni account investor password aku, pergi check. Kami pun tengok apa benda dia buat ni. Lepas saya rasa dalam setahun kot baru boleh hadam apa yang dia masukkan benda tu. Rupanya dia entry tu ada pattern, dia punya favourite pattern. Jadi saya tengok okey macam ni. Kadang tu saya check semua time frame, saya check apa benda nak buat ni. Satu Elliott Wave pun tak faham lagi. Maknanya setahun Adam tu cepat tu. Tengok tu. Boleh lah sebab saya tengok pattern. Lepas tu dia kadang-kadang dia update password. Macam biasa dia suka rempit. Dia suka panggil aku rempit. Tengok tu. Tapi sekarang dia jarang dah sebut rempit. Dia panggil apa? High risk lah. Dulu dia panggil rempit. Dia cakap kalau ada modal 100%, 30% rempit, 70% safety stock. Tu style dulu sama je, dia tak berubah pun. Yelah. Cuma perkataan tu dia dah jarang guna. Tapi dia suka high risk tu, memang dia maintain high risk lah. High risk, low risk. Okay, baik. Sambil belajar sambil trade. Belajar sambil trade. Berhasil masa tu? Masa tu tahun 2012, 2013 tu. Saya boleh cakap berhasil lah. Lepas setahun pada tu. Saya boleh support saya punya duit nak belanja lah. Kayaknya saya pergi study, saya tak adalah minta duit parents sangat. Kalau bagi saya ambil lah. Tapi saya ada pocket sendiri lah. Macam tu je lah. Kadang-kadang saya nak beli buku. Macam buku, selalu kita beli buku dekat sana photo state. Betul. Saya personally saya tak prefer photo state ni lah. Orang cakap tak berkat. Okay. Jadi saya pun belilah buku yang mahal tu walaupun tak baca. Baca sikit je. Kita pasal beli harga buku tebal-tebal ni. Betul. Mahal gila. Betul, mahal. Okay. Macam mana bagi masa pula tu? Tak ganggu ke? Setahun je belajar, lepas tu sambil belajar sambil dah mula trade lah masa tu. Okay. Saya paling ada banyak lah moment, tapi saya paling ingat yang masa saya study Elliott Wave dulu. Dia ada part dekat belakang tu bahagian management risk, nak counter risk macam mana. Saya study sambil makan. Study sambil makan. Okay. Saya ingat satu slide tu saya study masa seminggu. Saya nak faham dia punya risk, macam mana nak counter, macam mana nak hedging. Satu wave tu saya ambil masa seminggu. Lepas tu saya ulang balik. Kalau basic, misalnya Elliott Wave 1, 2, 3, 4, 5 ABC, ada 8. Saya ambil masalah 2-3 bulan untuk satu slide tu. Saya ulang. Baru saya dapat bayangkan, macam ni rupanya. Memang saya ingat saya makan, saya buka sebelah ibu. Makan sebelah saya punya buku, dah print lah, bukan ibu. Saya print tu buku tu. Okay. Ini satu cara ni. Ni cara tak langsung. Mana yang peminat-peminat Elliott Wave masih lagi dalam baru lagi pembelajaran. Cara yang Pidot buat ni cantik lah. Pidot ambil seminggu yang part ni, seminggu lagi ambil part tu, lepas tu ulang balik. Cara nak masuk, nak adamkan. Berapa lama tu? Saya rasa saya nak fully faham tu setengah tahun juga kot masa tu, dengan consider untuk study. Faham je Sebab lepas saya buat macam tu, satu slide saya baca ulang balik, saya imagine. Sebab dia bagi contoh tau. Contoh tu saya ingat lagi. Okay. Dia bagi contoh, kalau kita Elliott Wave, kita dah tahu trend, dia cakap kita buy 10 lot. Dekat mana kita nak close 7 lot.
3 lot lagi nak bagi lepas. Katakan nak bagi swing lagi jauh lagi. Okay. Lepas tu katakan okay, kita buy 10 lot, tapi dia turun bawah, nak kena stop loss kita tak ada stop loss contoh. Masa bila kita nak hedging, berapa lot? Berapa lot 50% ke 70% ke 20 30% saja ke. Maknanya kita dah boleh agak kalau bawah setakat mana nak pergi, ke atas nak pergi sejauh mana. Jadi kita kena imagine lebih dia, selain kita lukis-lukis, tarik chart, labeling, kita kena imagine lebih dia nak buat apa. Tapi bukan imagine dia akan buat macam ni, kita tengok apa yang dah jadi saja. Betul. Okey, sangat menarik. Habis tu adakah ganggu tak pembelajaran dekat you dengan trade ni? Ke bagi macam mana bagi masa tu? Saya boleh cakap dia ganggu sebab bila saya floating lah. Tekanan perasaan. Tekanan perasaan. Sebab masa tu kita kecil lagi, kita consider kecil. Lepas tu ada saya trade tu, saya lupa, saya grow account sampai 1k kot. Lepas tu saya tak tahu saya buat apa, floating 800. Lepas tu saya nak ambil test petang tu. Okay. Dua-dua ke laut. Itu yang saya cakap, ini lepas tu pengajaran lah kan. Lepas tu cakap, ni tak boleh dah, tak boleh trade sebelum test. Satu-satu saya berbual. Lepas tu saya buat sikit sampailah saya prefer jadi swing. Okay. Sebab bila cerita macam ni saya teringatkan lah, ada satu cikgu, dia pun sekarang tengah buat master tak silap saya, Cikgu Syarokhan, tak adalah Farhan. Dia pun macam Bidot, dia belajar and then dia cari perbelanjaan sendiri. Dia malas nak susahkan parent dia, dan Alhamdulillah sampai sekarang dia dah lebih mahir dalam saham lah. Mungkin dia dah kurang sikit pada forex. Okay, baik, kita sambung cerita Bidot, jangan cerita orang lain. Okay, masa bila yang betul-betul rasa aku nak buat ni dan aku tak nak tinggalkan, dan kenapa dengan forex ni? Saya boleh cakap start tahun 2014 ke atas tu, ni dah macam sebati. Kadang-kadang tu saya mesti akan trade punya sikit, masih ada position. Ada keadaan tu dalam tahun 2015 ke atas kot. Ada satu bukan 2016 macam tu. Satu saya dah grad semua lah. Saya pergi alam kerja lah kan. Okay. Masa tu saya dah fokus kerja, saya tak trade. Lepas tu saya boleh fikir balik kan, trade ni adalah benda yang saya tak boleh tinggal. Berapa lama boleh bertahan tanpa trade? Tak sampai setengah tahun pun. Masa tu saya punya trade lah, saya entry, lepas setengah tahun, lepas 3 bulan baru saya close. Wah, ini betul punya swing ni. Dia bukan apa, masa tu okay. saya tak tengok chart sangat. Okay. Saya tengok saya agak-agak macam ni, okay, saya biar terus. Macam tu je. Masa tu saya transition ke alam kerja, jadi saya kena fokus kerja saya dulu. Jadi yang ni nanti tak berkat pula kan. Nanti kata saya mencuri masa pula. Betul. Nanti yang saya fokus saya biar macam tu lah. Lepas tu sampai 2016 tu, lepas tu dah masa saya trade tu pula, saya macam jumpa tool baru lah, macam DOM kan, depth of market. Yang tu buka saya punya benda baru lagi lah, sebab saya pakai Elliott Wave. Saya tengah cuba macam-macam benda, saya cuba gabungkan, tapi tak menjadi untuk saya. Untuk orang ni mungkin jadilah. Betul lah, dia setiap orang dia ada pakai MA lah, cuba pakai supply demand lah. Saya faham konsep, tapi dia memang tak masuk dengan saya tak tahu kenapa. Saya stick dengan Elliott Wave je. Sampai 2016 macam tu, saya jumpa depth of market. Masa tu saya jumpa dengan si Don lah, Don Malaya. Saya start chat dengan Don, saya cakap ni macam mana apa semua kan. Lepas tu Don pun masa tu, Don baru lagi masa tu, bukan baru trade, baru surface ya. Jadi saya pun tanya dekat dia, okay, macam mana ni? Dia pun explain dekat saya, sebab saya ada yang saya nampak, yang saya personally nampak lah, bila saya trade dekat guna Elliott Wave ni, saya ada certain pattern yang favorite pattern untuk diri Bidot sendiri. Okay. Contoh dah, kalau peminat Elliott Wave mungkin tahu ending diagonal. Okay. Ending diagonal, kalau ni nampak mesti dia akan sama ada pancut, dia turun, sama aja. Tapi bila saya trade, saya jumpa agak banyak. So bila saya entry, dia hit sebenarnya stop loss dulu, lepas tu baru dia ikut sebenarnya direction. Kadang-kadang cakap takkan nak letak stop loss 100 pip. Betul. Tapi kalau saya intraday lah, kalau saya jenis swings, saya 200 pip pun saya tak kisah. Lantak kan. Itu yang saya cari. Saya terjumpa dengan DOM, depth of market tu.
Kita jumpa lah dengan diorang Malaya. Sembang-sembang masa tu sembang. Okay, dia pun bagi tahu dia pakai book map apa semua. Masa tu saya start Elite Wave, pergi ke DOM. Macam saya cakap tadi, saya bukan tukar teknik. Saya hanya pakai satu teknik lagi yang boleh enhance saya punya execution skill. Betul. Itulah cara dia sebenarnya. Saya punya base memang sama. Saya banyak imagine. Sebab saya cakap, kenapa dia naik macam ni? Tapi dia hit, dia ada spike dulu, dia turun. Dia ada spike dia turun. Saya memang kenapa macam tu. Orang akan beritahu, ada tengok tak Delhi punya candles, Delhi punya shadow lah apa semua. Saya bukan tak tengok, saya cakap macam memang tak kenal. Tengok Delhi shadow, saya nak entry dekat H1 jauh kot. Jauh. Tidak ke jauh. Okey, dalam masa belajar ni kita balik belakang, saya nak tahu je. Adakah family tahu berkenaan dengan pidot trade? Family tahu. Tahu lah. Family tahu. Saya bagi tahu saya buat macam ni, nak macam ni. Family cakap apa pun. Dia okey macam tu je. Alhamdulillah. Yalah, pada menipu. Tapi saya cerita lah apa yang saya buat. Semua tak ada lah saya cerita saya lost. Zagi cerita loss lagi kan. Cerita lah minta duit tapi loss sendiri merahat lah. Yalah. Jangan mesti duit dia dah lah. Okey. Masa kerja, tahun pertama kerja, maknanya 6 bulan bekerja, lepas tu trade balik. Lepas tu saya trade balik. So tapi macam still slow. Slow lah. Slow lagi. Maknanya start kerja 2016 Dalam 2016 macam tu. Baik, 2016 dah start kerja and then kurangkan trade. Sebenarnya nak bagi tumpuan kat kerja lah. Betul kat kerja. Okey. Yang boleh menyebabkan nak trade tu, jiwa ke dia macam mana? Dia dah sampai satu level tu lah, saya tengok chart, saya serindu nak buat analisis. Saya serindu nak execute balik trade dulu. Sebab saya ada masa study dulu, saya punya macam rutin lah. Saya akan bangun awal pagi dah 5 pagi. 5 pagi tu saya bangun, saya akan buka chart. Saya tengok chart je, tengok dia buat apa. Saya marking. Kadang-kadang minum teh buatan sendiri yang berat. Okey. tak sedap tak apa. Jadi saya rindu dia punya feel tu. Sebab saya memang dulu makan daripada zaman you lagi. Saya tengok memang rindu lah time tu. Memang pagi-pagi memang macam tu lah. Pagi-pagi lepas subuh apa semua kan. Kadang-kadang kat kedai makan minum semua tu. Barung dululah. Buka handset tengok chart. Jadi saya rindu balik zaman tu. Tu yang cakap trade ni saya tak boleh tinggal lah. Saya tengok pula pattern. Ni pattern ni dia macam dia dah lali dengan pattern tu. Ni ada peluang ni kan. Okey, baik. Masa ni nak tanya masa you dulu. Sebab dah trade. Ada tak satu-satu masa yang membuatkan benda loss yang sampai menggugat perasaan, jiwa apa semua masa belajar? Okay, macam trading dulu ada team lah. Kita masa dekat you ada team juga? Ada team kawan lah. Team luar lah. Team luar. Trading lah. Kita train. Lepas tu ada member ni tiba-tiba dia cakap kita ada fund. Dia kata jom kita buat fund. Saya cakap betul kan ni, aku tak mau tanggung loss. Saya cakap apa sebab saya jenis low risk punya orang. Saya tak ambil risiko banyak sangat. Sebab saya fikir benda ni nanti boleh effect lagi nanti. Betul. Dia cakap tak apa. Okey, cakap tak apa. Handil. Kau deal. Okey. So, kita buat lah, kita trading apa semua. Masa tu 3 orang je. Okey. 3 orang tu ada. Saya boleh quote lah, quote Jai. Tak tahu lah Jai tengok tak tengok ni. Sebab pengalaman. Kita nak cerita pasal pengalaman, tak ada masalah. Kami trade macam biasa. Kami trade apa semua. Memang high risk gila masa tu. Memang senang cerita, masa tu confident level tu lain tau tak. Tapi problem dah, tu bukan duit kita. Bila sebut fun ni tu yang saya consider tu kesilapan. Nasib baik tak teruk sangat kesilapan saya tu. Kami trade, kami boleh close masa tu 1 week dalam 5k 6k USD. Dah dapat banyak tu dah. Lepas tu mai dekat Potion dengan zaman student macam tu. Setahun depan saya pakai duit tu lah, nak pakai contoh kan. Okay. Jadi sebab macam tu lah saja trade. Okay, so kita buat tu dalam 2-3 minggu memang make profit. And then saya ingat satu tu last week
kami kena 13k 40k dah masa tu, 13k USD dalam Itu fund orang tu. tapi bila check balik dengan orang tu balik, kira balik tengah ada affiliate lah semua benda tu. Okay. Dia cancel sebab kami profit, kami make sikit, kami bagi dekat fund tu lah. Okay. Dia dah makan banyak lah awal tu. Maknanya tak rugilah. Tak rugi, tapi benda tu bagi saya pengajaran. Cakap Pengajaran. 13k loss banyak ni saya cakap. Tu Dekat situ yang mahal tu. kan. Tu yang tapi saya happy juga. Saya happy juga masa bagi tahu kat kawan saya, ini ambil ni risk apa nak tanggung. Cakap kalau jadi apa-apa aku tak mau. Bukan apa Pak, kita nak kena bayar nanti. Betul lah. Dia orang kata bukan beli suka hati. Dia cakap Fan ni cakap tak apa, dia trust. Tak percaya juga. Okey lah dia cakap, okey kita try buat. So lepas kita buat tu, kita dah cancel tu, memang kita tak ambil dah lah. Maknanya itulah satu masa belajar dulu. Masa tu belajar tu, saya dengan tengah belajar, menanggung loss 13k USD. Macam mana tu? Memang saya rasa macam mana? Saya rasa macam habis-habis tu macam dia kosong terus. Kosong macam tak ada benda apa, macam uish, loss macam ni macam tu lah. Dia macam feeling tu memang bad feeling lah. Tu yang Tak duduk bucu katil apa semua tak ada lah. bucu katil tak duduk. Tapi saya memang saya ingat saya memang saya jadi macam tak tentu hala sikit lah. Macam kenapa macam ni, saya fikir duit tu. Yalah, sebab fund orang kan. Saya fikir banyak pula tu. Lepas tu saya check balik, nasib baik masa tu kami ada buat baca affiliate. Saya check balik, affiliate adalah banyak. Saya rasa dekat 1k lebih kot affiliate saja. Okay. Withdraw kita bayar. Saya tak pakai withdraw, trade balik. Saya cakap tak pandai dalam risiko. Memang ada cakap kita ada 1k lagi peluang. Boleh. Sama ada peluang ataupun go down. Tapi tak ambil lah pilihan untuk trade lagi tu. Tak ambil. Maknanya ada affiliate tu bayar je lah. Bayar je. Dah selesai semua? Dah selesai lah. Alhamdulillah. Selesai lama dah dulu. Lama lah. Ni cerita lama. Cerita lama. Tuan-tuan dan puan-puan, cerita lama. Jangan salah faham. Banyak pengajaran dekat sini saya nampak. Ukur baju dekat badan sendiri. Kita trade ni. Jangan ikut orang. Kalau kita kemampuan kita kecil, $10 pun, $15, $20 pun kita boleh trade. Dengan risiko yang kita tanggung. Sebab tu bila trade forex ni dia kena ada ilmu. Kalau tak ada, memang masalah. Okey, jadi gamble lah. Jadi gamble lah tu. Dia kena ada ilmu. Kalau tidak nanti lain jadi dia. Masuk kerja and then yang buat serius balik. Part time serius maksudnya bukannya swing, bukannya apa, bila tu? Bila serius balik dalam sebelum tu saya trade Sinar Berhad sendiri ya. Saya ingat saya dalam tahun 2017 2018 macam tu. Okey. Masa tu saya fokus balik. Saya panggil balik kawan-kawan dekat universiti ni. Geng-geng yang itu hari. Geng-geng itu hari. Macam kita trade biasalah, macam sembang-sembang balik. Okey. Sebab macam saya cakap tadi, saya rindu dia punya feel tu. Baik. Dia punya feel buat analysis tu. So kadang-kadang tu saya buat, orang tanya saya bagi counting, okey. Orang tanya nak counting, okey. Saya bagi counting. Walaupun saya tak charge apa semua, saya happy macam tu je. Sebab kepuasan tu. Saya pun start trade. Ada kawan betul, kami start aktif balik trade. Lepas tu macam saya cakap tadi, saya jumpa dengan bookmap tu kan. Saya pergi lagi detail kepada bookmap. Depth of market. Itu adalah orang kata penambahan ilmu yang second lah. Okey. Cantuman tu menjadi ataupun tak? Okey, saya boleh bagi tahu cantuman tu dekat saya personally menjadi. Sebab dia macam saya bagi tahu tadi, saya trade pakai Elliott Wave. Saya pakai ending dia punya pattern, saya punya favorite pattern tu. Kadang saya rasa nak sell, tapi harga naik tinggi dulu. Adakah tempat saya nak sell tu tempat yang sepatutnya saya sell? Jadi saya gabungkan dengan depth of market, dengan spesifik lah kita pakai tool nama bookmap lah, sebab DOM ni ada banyak tool. Bookmap. Bookmap ni dia boleh tunjuk dekat kita big order ataupun big player punya position. Dia kita tahu dekat price mana ni yang big player tunggu harga untuk buy atau sell. Kita ikut yang tu saja. Nak minimum kita punya risiko. Kita bagi contoh, kalau senang ni favorite saya ni banyak goal lah. Okay. Katakan goal dekat level 2000. Saya ni bukan 2000 harga. Dia contoh saja. Contoh. Contoh ya. Goal dekat harga 2000.
current price 2,000. Saya nak sell. Saya nampak setup nak sell. Baik. Siapa pun akan sell dekat 2,000. Big round number. Teknik lain. Contoh. Okay. Tapi bila saya tengok balik dekat yang bookmap tu, saya tengok dekat keadaan tu masa yang ni real case lah. Dia punya price tu dekat 2,000 tu tak ada siapa nak sell sangat pun. Tu yang dia sampai 2,000 tu dia naik sampai 2020. Tahun 2020 dia naik 2020, dia naik lagi. Memang okay, saya nampak dekat level ni ada seller baru, saya pun follow sell kat situ lah. Jadi saya dah minimumkan saya punya risk dengan stop loss. Sebab saya akan guna stop loss. Beza je, saya akan guna stop loss kalau dulu 100 pip. Saya ni mungkin tinggal 50 pip, 30 pip. Dengan kita punya risk reward ratio kita ikutlah 1-1 ke 1-3 ke. Kita pulang lah, tengok banyak mana yang ada lah. Okay. Jadi saya nampak kelebihan kat tu, saya nampak big playernya order dekat mana. Tu yang big player ni macam hedge fund, institutional bank. Ada orang, lebih orang akan tanya, habis tu kalau kita tahu big player punya order ni boleh buat profit lah. Mestilah tak. Lepas tu lah dapat data tu, data tu kita bayar. Data tu kita bayar. Ini menarik sebab bukan sekadar teknik saja. Teknik tu main peranan, tapi di sebalik teknik tu kan macam Pidok cakap tadi, kita tengok bank negara luar punya keputusan, sentimen dia macam mana. Itu by group buat ataupun sendiri? Pidok sendiri yang saya trigger saya punya kawan. Saya bagi tahu masa tu saya cakap random ni dah. Macam mana kalau kita trade, kita tahu dekat mana future support and resistance. Dia cakap menarik. Benda apa future support resistance? Future support resistance tu di mana kita punya so called institutional big player letak order. Yang dia berkumpul, kita tahu dekat situ. Jadi kita pakai benda tu sebab data tu data berbayar. Setiap bulan kita bayar data tu untuk tengok benda tu je. Untuk tengok benda tu je. Belum tentu lagi profit. Betul, memang. Tapi tengok data tu je. Kita subscribe lah benda tu. Kita subscribe daripada bookmap.com, platform saja, dengan data feed dalam itu berbayar tu. Dalam 211 USD tanpa buat profit 1 sen pun. Wow. So saya subscribe lah benda tu. Saya boleh cakap masa subscribe dalam 3 bulan ke 4 bulan kosong, saya tak ada tahu langsung. Subscribe tapi tak ada result. Wow. Cuma boleh nampak satu benda yang saya nampak, dekat sini future support resistance. Nak guna nak pakai tu tak erti lagi. Satu kami belajar. Bila ada team ni, dia punya kelebihan betul. Dia boleh speed up kita punya pemahaman. Jadi saya nak beritahu kat sana, kalau ada trading jangan terus seorang-seorang. Melainkan cakap saya nak silent. Tapi kalau nak silent pun off lah Facebook. Nanti nampak analisis orang tergugat pula. Ganggu. Nanti tengok aku buy ni tiba-tiba dia sell. Kita buy 100 pip, target dia buy, dia sell 10 pipnya, janganlah tergugat. Okey, baik. Kepada yang ingin bertanyakan soalan berkenaan dengan pengalaman yang telah dilalui oleh Pidot, sila masukkan ke ruangan komen. Okey, baik. Sekejap ya, saya tengok dah ada belum pertanyaan. Salam Pak Su dan juga tetamu Syahir Fuad. Muhammad Haizat Saad, salam DJ Pak Su dan juga Tuan Pidot. Wow. Apa tuan-tuan? Syafrizan Rusdi, Assalamualaikum. CTC.FM. Waalaikumsalam. Ni Muhammad Rasidin Abdul Ghaffar, tunjuk ajarku Sifu. Wow. Dia bukan cikgu ke ni? Okey, Muhammad Denis, Assalamualaikum. Baik, kalau ada apa-apa persoalan silakan, tak ada masalah. Baik, bila dah trade semula, dah kerja, pertama sebelum kita bercerita panjang, macam mana bagi masa kerja dan trade? Saya swing, intraday to swing. Jadi saya tak perlu tengok chart banyak sangat. Jadi sebab boleh manage. Sebab setengah orang dia glue to the chart. Dia akan tengok chart, dia tak boleh berpisah dengan chart. Sampai ke sudah dia tengok tu. Dia tengok. Beza 10 pip pun dia dah mengelabah lah. Ni dah salah dah ni aku punya entry. Saya tak macam tu. Saya jenis saya dah ada saya punya plan. Okay, saya punya sebagai SOP lah. Saya sangat simple. Saya akan pakai elite wave untuk tentukan direction. Baik. Entry saya akan guna bookmap kat mana cari best price tu. Saya akan start dengan weekend aja. Sabtu Ahad tu market stop. Market stop saya akan buat analisis D1 weekly H4 untuk minggu ni punya apa yang dia akan buat. So apa yang sampai Isnin sampai Jumaat dia saya tengok H1 sajalah.
Oh, okey. Lepas tu saya pakai TradingView. Saya pakai TradingView, saya akan save chart dekat situ. Dulu saya share. Fikir balik, tak apalah, malas lah share. Saya nak tengok dia punya pergerakan. Sebab semua start dengan market stop. Kalau kita buat analisis time market tengah jalan ni, bukan tak bagus. Kadang-kadang lagi kita ada entry. Dia macam bagi kita punya kacau kita punya emosi. Kita dah buy, tiba dia turun bawah. Kita akan cari pattern ke benda apa yang menunjukkan benda ni akan naik. Kan kita pula yang ikut dia. Yalah, kita nak suruh market ikut kita. Bias, dia jadi bias lah. Jadi bias lah. Betul. Okey, dan kita cerita pasal trade forex ni. Okey, kenangan yang paling tak pernah dilupakan. Yang pahit dalam sepanjang trade ni. Dah kerja, dah konsisten. Sebab trader ni dia mesti ada dua cerita tu. Kita tak nak cerita manis saja. Orang di luar sana kena tahu. Kalau tak ada ilmu, kalau tak belajar, dia akan jadi macam ni lah. Okey, perkara pahit, pengalaman pahit. Pernah loss banyak-banyak ke? Okey, dia macam ni. Kita trading tak ada stop loss. Okey. Saya pernah trading tu dalam masa 2-3 bulan. Saya rasa 10% je sebab profit, lain semua saya kena stop loss. Masa tu saya down, memang saya down. Saya cakap apa salah saya punya analisis salah dekat mana ni? Okey. Jadi saya cakap benda tu orang cakap macam biasalah. Selalu orang akan cakap banyak mana kita loss. Tapi keadaan saya ni, saya bila loss terlampau banyak kali dalam tempoh 3 bulan, 2-3 bulan, saya ingat saya dulu, dia buat saya down, dia buat saya rasa macam saya tak mahu dah buat benda ni. Tak boleh buat benda langsung. Yang tu yang saya cakap, tu yang feeling tu saya tak lupa macam tak boleh macam ni. Kena stop ni cakap. 3 bulan. Langsung tak ada. Ada yang win tapi saya boleh cakap loss balik lah. 10 win loss balik. Maknanya saya kaki depo lah time tu. Ya, kalau kumpul-kumpul banyak tu. Kumpul banyak tu yang saya to be exact amount saya tak ingat lah. Saya rasa zaman study tu saya dekat 23k ada kot macam tu. Okey. Saya rolling sampai saya pun macam ni tak boleh jadilah. Itu yang sebab saya rasa macam memang ada feeling saya nak give up terus masa tu saya trading. Ada memang ada, saya tak boleh buat apa pun. Takkan nak buat lagi. Tu yang kadang bila dah macam ni tu yang saya slow down. Lepas tu saya jumpa satu ayat ni, no position is also a position. Betul lah. Mula saya baca sebelum tu saya dah jumpa ayat tu macam tak ada apa. Tak ada apa pun. Bila dah kenal tu, betul lah, no position is also a position. Betul lah, ramai yang dapat inspirasi dengan ayat tu. Bukan dalam bidang forex aja, dalam bidang lain juga. Okey, itu pengalaman yang pahit lah, yang tak boleh nak dilupakan. Dia pahit dia bukan sebab loss banyak sekali. Loss banyak, dia punya feeling tu. Dia buat saya rasa macam saya tak mau trade lah. Macam tu. Berapa lama tahan macam tu? Tu saya rasa 3 bulan. Lepas tu saya stop. Memang saya tak mau trade. Saya tak buat apa langsung. Saya stop 1 bulan, 2 bulan. Lepas tu baru saya buat balik. Buat balik tu saya start slow-slow. Rehat dulu lah. Rehat dulu. Kosongkan minda. Masa tu bulan 10, 11, 12 memanglah market tak boleh nak buat.